النبي صلى الله عليه وسلم شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة ثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. Artinya ada orang-orang yang ada yang mengatakan bilangan Ashabul Kahfi itu 3 orang dan keempatnya anjing mereka. Dan ada yang mengatakan 5 dan keenamnya anjing mereka. Mereka meneka barang yang gaib. Dan ada yang mengatakan 7 orang dan ke-8nya anjing mereka. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhankulah yang mengetahui akan bilangan mereka. Tidak ada yang tahu bilangan mereka kecuali sedikit saja. Maka janganlah engkau bertengkar dengan sesiapa pun mengenai mereka, melainkan dengan pertengkaran secara lahir sahaja. Dan janganlah engkau minta fatwa yang bertanya tentang hal itu kepada seorang pun daripada kalangan mereka. Pada ayat Allah Ta'ala menyatakan sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Huraian dia setelah Allah Ta'ala menyebutkan kisah iaitu pertengkaran di antara 2 golongan yang bertentangan. Bertengkar sebenarnya bukan tengkar bergaduh ni. Mana perselisihan pandangan tu maksudnya. Yang ni mengatakan begini, kata 3, 4 tu anjing, ni kata 5, 6 tu anjing je. Walhasil benda tu yang penting yang berlaku, ya, ataupun angka tak jadi satu perkara besar. Itu mengenai penghuni gua itu. Pada ayat yang lalu, maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan pula pertengkaran yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW mengenai bilangan penghuni gua tersebut, dengan mengatakan ada orang yang menyebutkan Ashabul Kahfi itu semuanya 3 orang dan dengan anjing mereka jadi 4. Dan ada dikatakan oleh pula sekumpulan orang Ashabul Kahfi, ada diriwayatkan bahawasanya ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, lalu mengatakan memang kami akan buat masjid di atas situ. Mana dia? Lagi. Ada riwayat menyatakan segulungan, satu rombongan orang-orang Nasrani situ daripada Najran yang Yaman telah datang ke Mekah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbahas tentang dengan baginda mengenai bilangan Ashabul Kahfi. Hari datang saja nak bahas angka. Maka golongan Nasrani Al-Malakaniyah mengatakan Ashabul Kahfi itu semuanya 3 orang dan dengan anjingnya jadi 4. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Dan yang mengatakan pula 5 campur anjing 6. Mereka semua maknanya mereka akan barang yang gaib, pada hakikatnya Tuhan yang lebih mengetahui angka.
Yang ada golongan orang Nasara, dia golongan Yaqubiyah, yang mengatakan ashabul kahfi semuanya 5 orang, dengan anjingnya 6. Dia golongan Malakaniyah dan Yaqubiyah, masing-masing menetapkan bilangan yang mereka katakan itu hanyalah berdasarkan tekaan. Itu dipanggil rajman bil ghaib, tekaan saja yang gaib, iaitu dengan mengagak-agak sahaja, bukan berdasarkan pengetahuan yang boleh dipastikan kebenaran, mana tidak ada fakta yang menunjukkan tepat. Qala Allah Ta'ala wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum qalbuhum, dan ada yang mengatakan 7 orang dengan ke-8 di anjing pun ada juga. Yang ini golongan orang Nasrani, ya, Nasturiyah, mengatakan bilangan penghuni gua kahfi itu 7, dan dengan anjingnya menjadi 8. Walhasil itulah tekaan mereka. Jadi orang-orang Islam juga mengatakan seperti hal itu. Hal ini menepati dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berdasarkan dalil bahawa pendapat kedua-dua golongan yang mula-mula itu telah ditolak sebab pendapat mereka berdasarkan dengan meneka-neka yang ghaib, dipanggil rajman bil ghaib. Dan yang menepati ialah pendapat dalam penyataan yang terakhir ini, dan ini tentunya berdasarkan ilmu pengetahuan, di mana Nabi SAW telah mengetahui bahawa perkhabaran itu telah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya, sab'ah saminuhum qalbuhum, iaitu 7, dengan maknanya apa? Anjing tadi 8. Namun demikian Allah Ta'ala menyatakan pula dengan firman-Nya, Kul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Ini paling tepat. Ketahuilah Muhammad SAW, Tuhanmu lah yang mengetahui akan bilangan mereka itu. Ya, bilangan tidak menjadi satu fakta penting. Yang penting peristiwa itu berlaku begitu hebat, menunjukkan kekuasaan, kebesaran Allah Ta'ala, menunjukkan keyakinan kuat, ya, golongan ashabul kahfi demi mempertahankan akidah dan iman. Dia sanggup melakukan perkara yang termaklum. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita yang sebaik-baik untuk menetapkan bilangan mereka yang sebenarnya yang telah menjadi pertengkaran seperti itu hendaklah dikembalikan kepada pengetahuan Allah. Itu yang paling tepat. Kita tidak perlu berlarut-larut membahas sesuatu perkara tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Kemudian apabila kita telah mengetahuinya, bolehlah kita mengatakannya. Kalau tidak tahu, jangan membuat keputusan yang tertentu. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang tahu kecuali sedikit. Iaitulah bilangan mereka tadi. Yakni maksud di ayat ini, bilangan mereka yang sebenarnya tidak ada yang mengetahui mana secara tepat kecuali Allah Ta'ala dan segolongan kecil manusia. Imam Qatadah telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya, sayalah di antara golongan yang termasuk dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi kecuali sedikit. Illa qalilan, yang sedikit tu, kecuali sedikit yang tahu. Saya termasuk tu dia. Iaitu menyebutnya bilangan penghuni itu 7 orang, ke-8 dia anjing. Ya, sebab ni ada nas pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama mereka sebagian telah dinyatakan dahulu ialah Maksalmina, Tamlikha, Martunus dan Bainunus, ya, Sarbunus, Zunaunus, kemudian Kashtunus, dan nama anjing ialah Kitmir. Jadi 8. Di ayat ini mensyaratkan bahawa yang penting untuk mengetahui sesuatu kisah bukanlah banyaknya bilangan orang yang mengambil peranan dalam hal kisah, tetapi pengajaran, contoh dan tauladan yang didapat diambil daripada kisah tersebut, iaitulah
yang berguna dan berfaedah kepada pemikiran kita dan meninggikan budi pekerti di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fala tumari fihim illa mira'an zahirah, maka janganlah engkau bertengkar dengan siapa-siapa pun mengenai mereka. Yakni Allah Ta'ala menegah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jangan bertengkar tentang orang-orang ahli kitab secara berkeras-keras sampai mencaci, tetapi hendaklah berlunak dan bersahaja, santai mana. Dan cerita ni bilangan Ashabul Kahfi mengikut keterangan Quran, kerana itu adalah zahir dan jelas, kemudian tidak usahlah mendustakan mereka, sebab pertengkaran demikian tidak benar faedah, tidak besar, tak ada pun besar faedah, cuma angka sahaja, malahan akan mencacatkan kemuliaan. Ya. Jadi macam mana golongan yang akhirnya mereka tersandar ke dinding, ya, bila diberikan penjelasan oleh Allah, contoh dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, dari beritahu berimanlah. Oh tak tanya ke macam mana rupa Masjid Al-Aqsa tu macam mana bentuk dia, ya, dah habis cerita. Kalau kita macam mana terazur dia pakai genting ke pakai atap macam-macam, jadi soalan-soalan kecil. Akhirnya Rasulullah SAW tak nak buka, Jibril memukul dengan sayapnya, terbuka habis, nampak satu persatu tiang berapa, semua berapa ada kan. Kita sendiri pun kalau tanya tiang masjid negeri apa, tak ada siapa pergi masjid kira tiang kan. Naik tiang 1, 2, 3 balik tiang masjid ada 40 lebih kan. Sampai mati pun kita tak tahu. Tiang Masjidil Haram berapa dia, siapa nak pergi bilang ke tiang, dia bodoh. Orang nak pergi ibadat bukan nak kira tiang. Ni jadi pegangan ni, jadi berapa rangka, berapa dia kisah benda kecil-kecil yang sebenarnya kisah menayangkan kebesaran Allah Ta'ala, ya, kehebatan Allah dan cantiknya keimanan Ashabul Kahfi. Itu ya sebenarnya kita ambil pengajaran, mereka sanggup berkorban demi mempertahankan iman dan akidahnya. Bandingkan ayat ini samalah dengan ayat 46 daripada suratul Ankabut, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berbantah-bantahan dengan orang ahli kitab, melainkan dengan cara yang lebih baik. Ya, dia ada kitab, tapi jenis kadang-kadang macam-macam hal yang buat pada Israeliat pun ada. Seterusnya Allah menyatakan dengan firman-Nya, wala tastafti fihim minhum ahada. Inilah nahi, tuan tegak, jangan engkau minta fatwa, mana bertanya tentang hal itu kepada seorang pun dari mereka. Yakni jangan minta fatwa, mana jangan minta kenyataan kepada orang-orang Nasrani mengenai bilangan penghuni gua Ashabul Kahfi. Tak payah minta. Kerana pengetahuan mereka berdasarkan tekaan dan agak-agak. Jadi kalau kita pun ikut sama-sama juga taraf tu, bukan hakikat sebenarnya yang tepat. Tidak ada dalilnya yang dijelaskan. Ini maknanya apa? Bila Allah Ta'ala letak, jadi ada hikmat besar. Mana bila tak sebut, jangan ambil lah. Jangan masuk benda yang Tuhan tak sebut. Kalau benda tu penting, Tuhan akan sebut. Itu maksudnya. Sedangkan engkau ada mempunyai menerusi kitab Allah Ta'ala, tidak boleh dipertengkarkan lagi. Ya, wala tastafti. Ini larangan, jangan lagi bertanya-tanya benda tu. Minhum di kalangan mereka Yahudi tadi, dan seorang pun dah senyap. Yang penting beriman dengan peristiwa. Di ayat ini juga menjadikan dalil bahawa kaum muslimin ditegah mengajak golongan orang-orang ahli kitab itu berunding dalam menetapkan suatu ilmu pengetahuan. Sebab lama-lama takut kita terpengaruh dia. Padahal kita punya lebih hebat. Ya, kita sebagai nasih, Quran sebagai nasih. Yang lain mansuh, dinasahkan. Jadi maknanya kita punya adalah yang terulung. Ya, atau di antara apa yang maksud daripada ayat ini, duduk dengan arahan yang diberi oleh Allah. Jadi dalam kes ini Allah Ta'ala larang, la wala tastafti bihim minhum ahadan. Jangan minta bantuan cerita benda, salah. Itu yang paling penting ni. Qala Allah Ta'ala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Dan jangan sekali-kali engkau katakan mengenai sesuatu,
aku akan membuat itu esok. Jangan. Ya, confirm. Besok ya, okey, confirm. Rupa tengah malam dah mampu. Ada jadi mayat dan ya. Illa an yasha Allah. Kena buat lepas insya-Allah. Sebab benda tu berlaku semua dalam masyiah. Tidak ada benda yang berlaku setelah, sedang, akan datang, semua dah siap dalam takhsisul iradah. Masya Allah kan wa malam sya' lam yakun. Apa yang Tuhan kenak tu saja berlaku. Apa dia tak nak takkan berlaku. Jadi yang kita bagi tetap, confirm ke besok itu semua mengarut. Itu semua cakap-cakap bukan daripada sunnah yang diajar oleh baginda SAW. Sebab benda ni akan membawa kepada membelakangkan Allah Ta'ala. Macam kita pula boleh tentu benda tu. Ya. Illa an yasha Allah wazkur rabbaka iza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadzal rasyadah. Melainkan taklah dikaitkan dengan jika dikendaki Allah. Sebab benda itu semua berlaku dalam masyiah. Benda yang berlaku sebelum, sedang, akan datang, sebenarnya dah siap. Bukan baru, dah siap pada azali. Tuhan dah tentukan satu-satu siap. Tidak ada satu yang terlepas dari penentuan atau taksis iradat. Lepas tu kita mengaji ya, sifat 20 mengenal Tuhan. Takluk iradat apa? Tanjizi qadim. Lulus penentuan tu qadim, sedia kala. Adapun kudrat tanjizi hadis, kelulusan dia baru. Apa yang ditetapkan oleh iradat sampai masa Allah lakukan benda itu. Jadi tiap-tiap benda tidak ada sesuatu pun terlepas daripada kudrah dan iradat. Al-qudratu wal iradatu muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk pada semua mungkin, tak ada satu yang terlepas. Jadi oleh kerana itu salah bila kita menentu perkara tanpa kita kaitkan dengan masyiah atau dengan insya Allah. Insya Allah kena bertempat lah. Insya Allah nak buat tu, insya Allah dikira izin Tuhan. Ya, ni orang ajak makan, orang tanya kau duduk mana? Insya Allah. Tunggu mana pergi. Tu balik India. Kan? Kau daripada mana Syekh? InsyaAllah. Aku sikil paling kau tu. Orang tanya lain, kau tanya lain jawab. Ya, kalau kita insyaAllah besok kita jumpa ya, insyaAllah. Bawa kena. Dia orang tanya kau daripada mana? InsyaAllah. Aku tanya kau daripada mana? InsyaAllah dia jawab. Ada kan? Macam-macam. Ini menunjukkan bahawa apa? Keterikatan makhluk dengan Tuhan. Itu perlu dipandang dan itu akidah kita. Jika dikendaki Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu jika engkau telah lupa, dan ucapkanlah mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku lebih dekat lagi dari itu kepada petunjuk. Wazkur rabbak iza nasita. Apa maksudnya kan? Kalau maksud tafsirkan, ingat dan sebut nama Tuhan ketika engkau lupa pada yang lain. Itu maksudnya. Fana. Itu maksudnya. Ya. Kau sebut Tuhan, kena lupa yang lain. Jangan kau sebut Tuhan, kau ingat benda lain. Itu maksudnya. Satu makna. Di sini tafsirkan secara zahir, bila kau lupa ingatlah Tuhan. Tapi kalau sufi dia tafsir maknanya sebut nama Allah bila kau lupa. Mana kau sebut tu mesti kau lupakan yang lain. Berdalilkan ayat lagi satu. Wazkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebut nama Tuhan kamu dengan cara tabattul, mana putus. Kita berzikir, putus ingatan. Ketika semayang, putus ingatan yang lain. Betul-betul fokus pada dia. Itu maksud supaya terhasil makna daripada kelebihan zikir itu sendiri. Kemudian kalau Allah Ta'ala illa an yasha Allah wazkur rabbaka iza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min haza rasyada ila akhir. Sadaqallahu alaihi wasallam.